Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat datang kembali. Jadi hari ini aku ingat aku nak berkongsi sikit pengalaman dan juga cerita travel aku, salah satu negara yang aku sempat pergi tahun 2020 sebelum outbreak COVID apa semua ni. Sebuah negara yang terletak di Eropah Timur, di kawasan Balkan, iaitu Bosnia and Herzegovina. Jadi aku sempat melawat dia punya capital city, iaitu Sarajevo. Dan destinasi travel aku ke Bosnia Sarajevo ni adalah tempat yang paling meninggalkan impak kepada aku lah. Sebab kalau korang tak tahu, mungkin generasi aku dan juga yang lebih muda, kita kurang dieksposkan pasal cerita yang berlaku di Bosnia. Mungkin generasi atas kita, diorang lebih memahami lah. Sebab apa yang berlaku di Bosnia pada tahun 1992 sampai tahun 1995-96 adalah antara sejarah gelap dunia lah, boleh katakan. Sebab apa yang jadi, kat sana kita ada perang time tu, dan dia bukan just perang biasa, dia ada slaughter, macam mass slaughter lah, dia bunuh ramai orang Islam. So ya, aku nak cakap pasal benda ni hari ni. So sebelum aku start cerita pasal apa yang terjadi pada tahun 1992 sampai tahun 1995 ni, korang kalau tak kenal kawasan Balkan ni adalah tempat yang bagi aku yang tempat yang paling complicated sejarah dia orang. Sebab dia ada banyak etnik, dia ada banyak history, banyak benda yang berlaku pada waktu yang sangat pendek. So aku akan cuba untuk explain dengan cara yang ringkas dan juga clear lah, aku harap. So macam aku cakap tadi kan, ada pembunuhan besar-besaran terhadap orang Muslim. So kita kena faham macam mana ada Muslim population dekat Bosnia in the first place. Jadi korang yang tak tahu, Bosnia ni dia salah satu kawasan Ottoman Empire zaman dulu, Kerajaan Osmaniyah, sebelum jatuhnya Kerajaan Osmaniyah pada Perang Dunia Pertama. So Muslim dekat situ dia adalah of Turkish origin lah. Dan kalau korang pernah pergi ke Sarajevo ataupun mana-mana kawasan dekat Bosnia, korang akan perasan dia ada nampak macam Turki sikit. Dia orang punya bangunan, masjid dia orang, dan orang Islam kat sana pun muka macam Turki lah. Dia orang punya macam decoration apa semua. Sebab memang Turkish kan, Ottoman Empire. Dan makanan dia orang pun sama. Makanan dia orang banyak datang dari Turki. So yeah, that's why. Sarajevo Museum of Culture. Jadi di sini pertembungan dua dunia, Timur dengan Barat. Belah Timur ni kita boleh nampak bangunan-bangunan yang ditinggalkan zaman Kerajaan Osmaniyah dulu. Dan belah Barat kita boleh nampak bekas tinggalan zaman Empire Austro-Hungary dulu. Ini macam modern day Europe. Belah sini macam Asian, macam Turki. Voilà. Okey, kembali balik kepada cerita apa yang mencetuskan pembunuhan Islam beramai-ramai ni. Dan apa yang berlaku sebenarnya adalah, kalau kita nak pendekkan cerita, dulu dekat kawasan ni dia ada satu negara yang bernama Yugoslavia. Jadi Yugoslavia ni mungkin generasi kita, aku dan juga yang lebih muda, kita orang mungkin tak kenal mana. Tapi kalau kita tanya generasi yang lebih atas, dia orang kenal lah negara Yugoslavia ni. Sebab Yugoslavia dah tak wujud sejak tahun 1992. Sekarang ni yang ex-negara Yugoslavia, kita dah ada 6 negara baru daripada pecahannya negara ni. Sekarang ni kita dah ada Slovenia, Croatia, kita ada Bosnia, kita ada Serbia, kita ada Montenegro, dan juga kita ada North Macedonia. Dan kita ada juga negara yang ketujuh, tapi dia partially recognized country, itu Kosovo. Dan masa waktu Yugoslavia nak berpecah ni, time lah macam negara Slovenia, Croatia, Serbia ni baru nak start wujud. Dan apa yang terjadi is dekat Bosnia, kalau kita sebut Bosnia, dia macam Malaysia juga. Malaysia kita ada Malay, Chinese, India, yang ramai, etnik ramai. Dan dekat Bosnia kita ada Bosniak. Bosniak ni kebiasaannya dia Muslim. Dan kita ada Croats adalah Protestan, dan ketiga adalah Serb. Kebiasaan dia orang adalah Orthodox. So dekat Bosnia kita ada 3 major etnik, dan masalah diorang saling membenci. Yang ni benci ni benci ni, dia saling membenci antara diorang. Jadi sewaktu Bosnia dia nak macam umum diorang ni negara independen, apa yang terjadi is Bosniak yang Muslim tadi tu, diorang setuju untuk buat satu negara baru. And then Bosnian Croats diorang setuju. Yang masalahnya adalah Bosnian Serb, diorang tak setuju sebab diorang nak buat satu kawasan di mana etnik Serb sendiri, dan dia nak panggil kawasan tu Republic of Srpska. So apa yang terjadi is tension start rising. Geng-geng Bosnian Serb, geng-geng Serb ni, diorang start rebel, diorang start untuk bunuh orang. Dan diorang ni mendapat
support yang besar daripada Serbia dan juga Yugoslavia ni dulu kan dia satu negara kan. So negara biasanya dia ada army. So negara Yugoslavia punya army ni, Yugoslav People Army, dia dah dibubarkan. Tetapi Bosnian Serb, yang geng Serb yang askar daripada Yugoslav army ni, dia buat satu army sendiri dan dia ada control weapon dan juga benda-benda lain lah dalam negara tu. So diorang ni dia macam abuse power juga. Diorang guna weapon yang diorang ada untuk bunuh orang Bosnia. Dan dia punya goal adalah dia nak ambil tanah dekat Bosnia untuk jadi negara dia sendiri. So apa yang terjadi antara tahun 1992 sampai tahun 1995-96 ni, diorang buat dipanggil ethnic cleansing. Ethnic cleansing ni basically dia nak wash out, dia nak kosongkan populasi Muslim dekat kawasan yang diorang nak tu. Dan dengan adanya support daripada Serbia dan juga dengan adanya army Serb ni, diorang ada kelebihan lah, sebab orang yang dia nak bunuh ni tak ada weapon. Korang bayangkan macam ni lah. Korang bayangkan macam kalau negara kita ni orang yang biasa yang tak ada weapon apa-apa. And then army serang kita nak defend macam mana? So itulah basically apa yang terjadi. Dan sebab tu ethnic cleansing ni memang banyak benda buruk yang berlaku. Dan diorang memang target ethnic Bosnia yang ramainya Muslim. General Mladić. Da, izvolite. Predsjedniče Turci i propali će Turci, samo nema srpskog življa mnogo. Da. Idi na artiljerijsko smatranje, da ne mogu da spavaju, da razdučimo pamet njihovu. So pasal ethnic cleansing ni, apa yang berlaku adalah diorang dirikan banyak actually concentration camp di mana diorang torture, diorang bunuh, dan juga ni untuk lelaki dan budak-budak lah. Dan kepada perempuan lagi teruk lah, sebab dia dipanggil systematic rape. Apa yang berlaku is diorang kumpul perempuan and then dihantar ke satu tempat dan dia nak koyakkan fizikal dan juga mental orang Bosnia ni. Sebab bagi dia orang rape ni adalah weapon sewaktu perang. Sebab tu dia buat macam ni. Dia nak suruh orang takut. Dia nak suruh semua Bosnia lari daripada kawasan tu. So bila kita baca pasal kisah-kisah ni dan kita melawat diri kan, dia macam mana aku nak cakap, time aku sampai Sarajevo ni kalau korang tak pernah sampai, dia like bullet bekas peluru ni korang masih jelas lagi dekat bangunan-bangunan dan juga dekat jalan. Dan mortar-mortar yang diorang lepaskan dekat Sarajevo ni masih ada lagi like bekas-bekas tu. So bila sampai sana kita rasa sayu tau. Sebab aku lagi boleh relate sebab aku Muslim juga. Like kalaulah Tuhan buat aku ni lahir dekat Bosnia, aku akan mati juga time tu, faham tak? Time aku pergi ke sana dengan kawan aku, kita orang pergi ke satu museum ni. Museum ni nama dia Museum of Crimes Against Humanity. So sebab tu aku masuk dalam museum tu. Museum tu tak ada orang pun time kita masuk. Tak, just aku dengan kawan aku je. Even kita orang tak bayar pun. Kita orang masuk. And then orang tu dia kata just masuk je. Kita orang baru tengah buat museum ni apa semua. So just masuk je. Kalau nak kasih derma boleh. And then kita orang masuk lah. Just 2 orang. Dan dalam museum tu memang sangat menyentuh hati lah. Sebab apa? Sebab dalam museum tu kita ada barangan victim. Faham tak? Macam contohnya kita boleh jumpa katakan teddy bear budak yang mati kena tembak contohnya. Teddy bear yang betul tu dia letak kat situ. Korang nampak? And then bawah tu dia cerita lah macam apa yang terjadi kepada insan tersebut. Ada banyak gambar dan juga ada banyak interview victim. Dan kalau baca interview victim, aku akan letak dekat video ni. Korang kalau nak baca, korang boleh pause lah. Dan interview victim ni sangat sayu lah kalau korang baca. Sebab dia terang dengan detail macam mana dia orang kena seksa time tu. Dia orang kena seksa just because dia orang adalah ethnic Bosnia. Dan yang bunuh diorang ni adalah ethnic Serb ni. Dan aku sebenarnya ada takat banyak gambar dalam museum tu, tapi aku tak nak letak dekat sini yang ekstrim sangat sebab memang ada gambar yang ekstrim. So aku tak nak letak kat sini sebab tak appropriate kan. Tetapi apa yang aku cakap is kalau korang happen to be in Sarajevo, kalau korang nak pergi sana, aku nasihatkan korang macam tengok sikit apa yang berlaku kat sana apa semua. So bila korang pergi, korang lebih memahami apa yang like suasana dia. Kalau korang masuk dalam museum ni, kalau bila korang keluar, korang tak akan like nampak bandar tu dengan cara yang sama lagi lah. Sebab memang perlu lah time aku masuk dalam museum tu.
Dan juga time tu Malaysia masa tu Mahathir, kita punya PM, Mahathir dihantar Malaysian punya macam askar sebagai peacekeeper kat sana. Dan juga kita adalah salah satu negara yang terawal untuk menerima refugee daripada Bosnia. So apa yang terjadi sampai sekarang adalah orang Bosnia Muslim ni, dia masih ada rasa like terima kasih kepada orang Malaysia. Dia rasa macam terhutang budi kepada orang kita. Sebab tu kalau korang pergi sana, diorang akan kenal yang kita ni orang Malaysia. Dan juga Sarajevo ni sebenarnya dia dikepung. Dia dikepung selama, kalau tak silap aku, 3 tahun. Dia dikepung oleh askar-askar Serb ni. Dan Sarajevo ni merupakan satu bandar yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Jadi tentera Serb menggunakan kesempatan ni untuk letak sniper-sniper atas kawasan ni untuk bunuh penduduk-penduduk Sarajevo. Dan bila terkepung, terputus lah bekalan makanan, bekalan weapon, semua terputus. So sebuah organisasi ICAR, diorang nak tolong orang Bosnia ni, diorang hantar makanan. Tetapi ada cerita yang sangat sedih lah pasal makanan ni. Makanan dia orang hantar ni dalam beef can. Aku sempat nampak lah like the real beef can ni dekat museum tu. Beef ni yang dalam can ni, dia tak boleh makan pun. Like makanan yang ada dalam tin tu, dia dah expired berpuluh tahun. Dia bekas lebihan Vietnam War tu. Korang bayanglah, korang lapar, orang hantar makanan, tapi makanan tu tak boleh makan. Dan juga ada banyak makanan yang diorang hantar mengandungi babi, sedangkan orang Bosnia ni Muslim. Dia tahu je bahawa yang kena bunuh ni adalah Muslim. So orang Bosnia ni dia rasa macam korang ni nak tolong ke nak menganjing. Dan kalau korang pergi ke Sarajevo, ada salah satu monumen yang agak irony lah. Diorang buat just untuk macam menganjing balik kepada yang orang yang hantar makanan tu. Dia ada buat satu monumen berbentuk canned food tu, dan dekat bawah tu dia tulis dalam bahasa dia, Monument to the International Community by the Grateful Citizens of Sarajevo. Kalau korang tengok gambar yang aku letak ni, monumen ni kena vandalize teruk lah. Dan kita orang try untuk tanya orang yang lalu lalang kat situ, nak tanya juga macam kisah di sebalik monumen ni. Dan tak ada siapa pun yang nak beritahu kita orang, sebab yang lalu ramai kata macam ni monumen bodoh, dia kata tak ada apa, pergi tempat lain, bla bla bla. Sampailah kita orang berjaya tahan seorang lelaki ni, umur dia 30-an. Dia cerita lah pasal apa yang berlaku dengan tent ni. Dan kita orang end up like minum kopi sama-sama dengan dia, dan dia cerita pengalaman dia. Sebab dia sempat hidup time perang tu. Dia kata dia umur 7 tahun ataupun 8 tahun, aku lupa lah. Dan dia masih ingat lagi like bunyi kena tembak apa semua tu. Bila kita sendiri buat conversation dengan orang yang mengalami situasi perang time tu, memang dia salah satu experience yang kita tak selalu jumpa, faham tak? So aku memang aku berterima kasih juga kepada dia, sebab banyak juga aku belajar daripada dia ni. Dan Bosnia hari ni, kalau korang tanya aku, time aku pergi sana, aku nampak macam diorang ni bersetuju untuk tamat perang, sebab perang dah tak ada lah. Tetapi kedamaian antara etnik tu belum mencapai tahap yang ngam lah bagi aku. Sebab time aku kat sana, aku boleh lagi rasa tension antara etnik, tetapi dah kurang lah sekarang. Dan generasi-generasi baru, diorang dah start mula macam untuk lupakan pasal macam sejarah gelap silam diorang tu, dan macam try untuk hidup secara harmoni. Dan sampai hari ini, kalau korang tak tahu, Bosnia is the only country in the world yang ada 3 presiden. Kenapa 3? Sebab satu presiden mewakili etnik masing-masing. Etnik Bosniak, Bosnian Croats dan juga Bosnian Serb. So dia macam rotate lah. Dia macam sistem raja kita kat, cuma aku macam tak faham mana. So korang nampak tak? Even Bosnia and Herzegovina itself, dia terbahagi kepada 2, iaitu Federation of Bosnia and Herzegovina dan juga Republic of Srpska. So korang nampak tak? Even sampai sekarang, kesan perang dan juga tension etnik sampai sekarang macam still ada. Tetapi aku harap macam negara ni akan jadi lebih aman lah. So itulah sekian saja pengalaman dan juga story pasal Bosnia dan juga Sarajevo. Tempat yang meninggalkan, yang aku cakap tadi, tempat yang meninggalkan banyak impak kepada diri aku on a personal level. So terima kasih kepada yang tengok. À la prochaine fois. Merci beaucoup. Bye bye.